Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya mewakili daripada kumpulan saya untuk memberi penyampaian. Tajuk kami adalah komunikasi pengurusan isu dan tekanan dalam organisasi kepolisian. Okey, sebelum tu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Hifzan bin Salimun 26666668. Diikuti dengan Muhammad Zulajrin bin Muhsin 266942, Fadilah binti Sapui 260929, dan Freddy Mauzus 265917. Bagi tugasan kumpulan SCCG 3143, Kemahiran Komunikasi dan Pengurusan. Okey, kepolisian. Okey, pengenalan kepada pengurusan komunikasi pengurusan. Komunikasi ditakdirkan sebagai proses penyampaian maklumat daripada satu pihak ke satu pihak yang lain. Kemahiran komunikasi dalam kehidupan harian adalah satu perkara yang amat penting, sama ada kita berada di tempat kerja maupun di tempat tinggal. Komunikasi juga terbahagi kepada dua bahagian utama, iaitu komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan. Kedua-dua komunikasi digunakan bersesuaian dengan sesuatu keadaan dan situasi. Jika di tempat kerja, komunikasi yang jelas dan baik adalah penting bagi sesebuah organisasi untuk mencapai objektif atau matlamat yang ditetapkan oleh organisasi mereka selaras dengan visi dan misi mereka. Pengurusan pula bermaksud satu proses perancangan dan pemeliharaan persekitaran dalam kalangan pekerja di organisasi. Hal ini adalah bertujuan untuk memastikan bahawa matlamat yang ditetapkan akan tercapai. Menurut pendapat Robin 1997, pengurusan ialah satu proses pelaksanaan dan koordinasi tugas yang bertujuan mencapai objektif organisasi. Menurut Jaafar 1993, komunikasi kepengurusan menyatakan bahawa ia merupakan satu proses pertukaran dan penyaluran maklumat dari satu sistem kerja yang diubah sesuai serta dibentuk mengikut kesesuaian dan keperluan organisasi. Komunikasi kepengurusan adalah amat penting kepada kedua belah pihak, iaitu pihak majikan dan pihak kaki tangan. Oleh yang demikian, kemahiran komunikasi kepengurusan merupakan salah satu wadah yang penting dalam memastikan prestasi kaki tangan dalam sesebuah organisasi semakin bertambah baik dan memastikan bahawa isu-isu negatif dalam organisasi tidak meruncing. Komunikasi kepengurusan amat penting kerana ia mendorong kepada pengurusan tekanan kaki tangan, kepuasan kerja serta peningkatan prestasi. Walau bagaimanapun, setiap organisasi pasti ada isu berikutan, kerana isu-isu tersebut juga akan menjadikan sesebuah organisasi mempelbagaikan pengurusan untuk mencapai objektif yang ditetapkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zulajrin bin Muhsin, nombor matrik 266942. Okey, seterusnya saya akan membincangkan yang tajuk isu dalam organisasi, tekanan dalam organisasi kepolisian. Terdapat 3 faktor. Faktor dalam isu ini ialah faktor yang pertama ialah organisasi birokrasi atau separuh tentera. Faktor kedua pula kerap berhubung dengan masyarakat. Slogan polis dan masyarakat berpisah tiada. Faktor ketiga berhadapan dengan risiko trauma. Dalam tajuk ini, kita tekanan dalam organisasi kepolisian. Setiap pekerjaan pasti terdapat tekanan kerana tugasan dan kerja yang melampau, sama ada kerja kerajaan ataupun swasta.
Perkara-perkara seperti ini menjadikan timbulnya isu tekanan dalam organisasi kepolisian, tidak kira di negeri manapun dalam negeri. Menurut Peterson 2009, beliau menyenaraikan beberapa punca utama tekanan kerja. Jika dalam organisasi kepolisian, tekanan pertama yang dikenal pasti adalah faktor organisasi, yaitu lebih berstruktur, birokrasi, dan separatentera. Disiplin yang diterapkan dalam pekerjaan kepolisian ini sebanyak memberikan tekanan kepada anggota terutamanya yang melibatkan operasi tertentu. Pada masa yang sama, masalah peralatan logistik dikatakan meningkatkan tekanan anggota. Pada masa yang sama, masalah peralatan logistik ini termasuklah kelengkapan yang tidak mencukupi, kerja shift, serta latihan yang tidak mencukupi. Rentetan daripada perkara ini menyebabkan timbulnya tekanan dalam anggota yang terlibat. Seterusnya, faktor yang kedua yaitu tugas kepolisian itu sendiri yang kerap berhubung dengan masyarakat. Sesuai dengan slogan polis dan masyarakat berpisah tiada, menunjukkan bahwa organisasi kepolisian merupakan organisasi pertahanan yang bertanggung jawab dalam menjaga keharmonian masyarakat. Tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat mendorong tekanan kepada anggota apabila mereka akan dipanggil ke bekerja meskipun dalam waktu bercuti atas sebab yang tertentu. Dan yang tajuk seterusnya ialah kesan tekanan di tempat kerja. Ada beberapa kesan. Yang pertama, kesan fisiologi, kesan kognitif, kesan tingkah laku. Setiap punca sesuatu pasti terdapat kesannya yang tersendiri, termasuklah kesan tekanan di tempat kerja. Antara kesan tekanan di tempat kerja yang dapat dikenal pasti ialah fisiologi, bermaksud kesehatan badan seseorang. Sebagai contoh, seseorang mengalami tekanan berpanjangan menyebabkan terkena penyakit jantung, alsa darah tinggi, sakit kepala, dan gangguan sukar untuk tidur, insomnia. Kesannya saja memudaratkan kesehatan ke arah semakin teruk, malah akan mengakibatkan berlakunya kemerosotan prestasi kerja. Selain itu, kesan tekanan juga dapat dilihat dari aspek psikologi kognitif. Kesan kognitif ini termasuklah rendah diri, takut melakukan kesilapan, takut akan kegagalan. Aspek kognitif ini memberikan kesan yang amat buruk, terutama kepada seseorang yang mengalami tekanan. Perkara ini jelas menunjukkan bahwa kesan tekanan memberikan impak negatif kepada diri individu tersebut. Akhir sekali adalah kesan terhadap tingkah laku individu itu. Antara kesan terhadap tingkah laku individu adalah seperti gugup, gagap, terlibat dengan dada atau alkohol, merokok, dan kurang selera makan atau terlebih makan. Kesan tingkah laku yang negatif ini boleh menyebabkan seseorang itu tidak fokus untuk bekerja, atau lebih buruk lagi adalah boleh menyebabkan mereka hilang pekerjaan. Dengan tekanan dalam organisasi kepolisian. Terdapat berbagai model komunikasi kepengurusan yang telah dipelajari dan dipelopori oleh tokoh-tokoh yang terdapat di pelbagai tempat. Salah satu model komunikasi yang terlibat ialah model gaya komunikasi oleh Tannenbaum dan Schmidt. Mereka ini memberi pendekatan consult and join yang melibatkan perbincangan dan pencambahan idea. Dengan cara ini, ia dapat membantu mengurangkan tekanan dan meningkatkan motivasi untuk bekerja. Tannenbaum dan Schmidt ini juga menggunakan situasi yang bersesuaian, iaitu 4 gaya komunikasi. Antaranya ialah pendekatan tell dan sell. Tell dan sell ini adalah apabila seseorang majikan mahukan kaki tangan mereka mempelajari sesuatu daripada mereka. Melalui gaya tell, majikan akan menyampaikan sesuatu maklumat dan tunjuk ajar kepada kaki tangan yang berada dalam skop tersebut. Manakala sell pula adalah komunikasi yang terbaik oleh majikan untuk memujuk kaki tangan, mengubah pendapat dan sebagainya untuk melakukan tugasan dengan lebih baik. Pendekatan tell dan sell ini dianggap bersesuaian
untuk diaplikasikan dengan masalah tekanan organisasi kepolisian kerana berpandukan kepada punca tekanan yang pertama tadi iaitu anggota kekurangan latihan. Justru itu dalam organisasi kepolisian, pegawai atasan yang ingin anggota bawahan membuat sesuatu tugasan perlu mengaplikasi model tell and sell bagi memastikan anggota tidak mengalami tekanan. Bagi pendekatan consult and join, pendekatan ini digunakan apabila seseorang ingin mempelajari sesuatu perkara daripada kaki tangan atau audiens. Terusnya, pandangan tentang kemahiran komunikasi kepengurusan dalam menangani masalah tekanan kerja organisasi kepolisian. Kemahiran komunikasi kepengurusan yang dimiliki oleh setiap majikan adalah tidak dapat disangkal lagi. Seperti dalam sistem organisasi kepolisian, pegawai atasan akan sentiasa bijak untuk berunding dengan anggota mereka dalam menjayakan sesuatu misi yang ditetapkan. Contohnya, organisasi kepolisian untuk menyelesaikan masalah pembunuhan. Kemudian, sebagai majikan yang bertanggungjawab dan bijak dalam menggunakan kemahiran komunikasinya, mereka akan menetapkan kaedah yang terbaik dan mudah untuk menyelesaikan kes tersebut. Pada masa yang sama, setelah menetapkan kaedah yang bersesuaian, pegawai tersebut juga perlu bertanyakan kepada anggota jika mereka bersetuju atau mereka mempunyai idea yang jauh lebih baik. Pertanyaan susulan yang diajukan akan mendorong kepada semangat untuk bekerja kerana mereka tidak rasa dipinggirkan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Freddy Moses, nombor metrik 265917. Saya akan menyambung sesi pembentangan kami pada hari ini, yaitu poin yang seterusnya, pandangan tentang kemahiran komunikasi kepengurusan dalam menangani masalah, yaitu tekanan kerja organisasi kepolisian. Kemahiran dalam komunikasi kepengurusan untuk menangani masalah tekanan kerja di organisasi kepolisian merupakan satu perkara yang amat penting. Hal ini adalah kerana melalui komunikasi, sesuatu suasana boleh menjadi aman. Seseorang hanya memerlukan kemahiran komunikasi yang baik dalam setiap penyampaian mereka. Kemahiran komunikasi kepengurusan yang dimiliki oleh setiap majikan adalah tidak dapat disangkal lagi. Seperti dalam sistem organisasi kepolisian, pegawai atasan akan sentiasa bijak berunding dengan anggota mereka dalam menjayakan sesuatu misi yang ditetapkan. Sebagai contoh, terdapat organisasi kepolisian untuk menyelesaikan masalah pembunuhan. Kemudian, sebagai majikan yang bertanggungjawab dan bijak dalam menggunakan kemahiran komunikasinya, mereka akan menetapkan kaedah yang terbaik dan mudah untuk menyelesaikan kes tersebut. Pada masa yang sama, sentiasa menetapkan kaedah yang bersesuaian. Pegawai tersebut juga perlu bertanyakan kepada anggota jika mereka bersetuju atau mereka mempunyai idea yang jauh lebih baik. Pertanyaan susulan yang diajukan akan mendorong kepada semangat untuk bekerja kerana mereka tidak merasa dipinggirkan. Di samping itu, penggunaan kemahiran komunikasi kepengurusan yang betul juga akan meningkatkan prestasi kerja seseorang. Hal ini adalah kerana kombinasi antara pegawai atasan dan anggota akan memberikan kesan kepada kepuasan kerja, prestasi kerja dan komunikasi kerja. Dalam penulisan Sharifah Baharum, beliau menyatakan bahawa komunikasi antara majikan dan pekerja adalah amat penting kerana ia mendorong kepada kepuasan bekerja. Seperti yang dinyatakan, komunikasi ke atas membuka peluang kepada pekerja untuk mengemukakan persoalan atau menyumbangkan pelbagai idea dan cadangan dalam urusan organisasinya. Maka pegawai atasan yang terlibat perlu bijak mengawal komunikasi dalam menguruskan organisasi agar prestasi dan kepuasan pekerja semakin meningkat dan bukannya semakin berkurang. Akhir kalam, kemahiran komunikasi yang dimiliki oleh pegawai atasan adalah amat penting bagi mengurangkan tekanan pekerja kerana tugas yang menimpa. Komunikasi yang jelas, lembut dan baik juga akan mendorong kepada perasaan kasih terhadap pekerja sehingga mereka berasa dilayan seperti keluarga dan bukannya. Kesimpulannya, komunikasi kepengurusan dilihat memainkan peranan yang amat penting
kepada sesebuah organisasi dan juga individu yang terlibat. Hal ini demikian kerana ia mampu memberi kesan yang negatif dan positif bergantung kepada kemahiran komunikasi seseorang itu. Sebagai contoh, jika komunikasi kepengurusan seseorang majikan dilakukan dengan baik, maka kesan positif yang akan dapat diperoleh oleh individu dan organisasi. Begitu juga yang sebaliknya. Tidak dapat dinafikan bahawa setiap pekerjaan pasti terdapat isu tekanan kerja oleh pelbagai sebab yang tidak dapat dielakkan. Oleh yang demikian, individu yang bekerja perlu bijak dapat mengatasi tekanan mereka untuk mengelakkan perkara negatif daripada terus berlaku. Manakala dari bahagian majikan pula, peranan dalam komunikasi boleh dimainkan demi menjaga mental dan fizikal pekerja dan bukannya hanya tertumpu kepada pencapaian matlamat serta objektif sahaja. Oleh itu, kedua-dua pihak memainkan peranan yang penting dari segi komunikasi kepengurusan yang berkesan bagi mengurangkan tekanan di tempat kerja.